Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengar suara ni? Waalaikumsalam, boleh saya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh saya? Jelas Jelas suara ni. Jelas. Okey, terima kasih. Okey, alhamdulillah sama sekali yang Muslim kita buka mari kita dengan apa tu. Okey, alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina syafi'il wa ala alihi Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Okey, alhamdulillah. Sama sekali pagi ni kita masih still guna platform online ni. Memandangkan actually saya tak nak ada gap yang agak besar lah antara group C dan group D. Sebab actually group D tak dapat buat kelas hari ni sebab cuti tu rasa. So sebab kalau plan ikutkan dah nak physical lah. So but next week saya plan untuk group D akan buat double lah sikit kelas dia untuk cover topik hari ni. Sebab tu saya tak mudah buat saya terpaksa buat Google online lah sebab tak ada melibatkan tempat. Bila dah group D online maksudnya group C kena follow lah. Itu just saya punya planning. Sebab tu saya tak buat kelas fizikal lah. Sebab kita nak synchronize group C and group D. Okey, ada yang daripada group D ke masuk ni? Ada? Belum ada? Sir, ada kawan tak masuk, sir. Tak masuk pun. Tak ada pun. Belum lagi. Okay, nanti and then at the end of our class ni kita ni lah ambil balik. 31 orang, tadi ada 35 orang, ada 4 orang lagi yang belum attendant lah. Okay, jadi untuk group C so group C for the next week kita ada lab dengan kelas. So kelas pun online. So untuk hari ni our target adalah untuk kita nak go through chapter 2. So jadi chapter 2 ni basic ni you dah buat sikit, tak langsung dekat lab 1. Itu yang bagusnya lah. Yang senang lah untuk kita synchronize atau kita untuk relate kan antara apa yang you dah buat dengan sepatutnya lah. Sebab actually apa target kita yang penting you kena aware lah. Okay, penting amat penting untuk tajuk kali ni iaitu kita go to tentang ladder diagram. So sebab kemarin minggu lepas senior kamu tiba-tiba berhubung dengan saya, sir boleh tak minta PLC punya note. So dah ada sama ada untuk punya kerja atau dia punya untuk degree lah. Saya dia sama degree kot. So sebab untuk dekat site industrial memang PLC tu memang very common teknologi yang apply. Memang banyak lah. Sebab tu basic PLC for sure lah. Adalah ladder diagram. Ladder diagram. Yang you kena aware lah. Tak apa, saya terlupa sebenarnya. Nanti saya cuba, saya tak ingat di class session video. Sebab itu saya dah select banyak sangat video. Sebab actually nak kena dengan ni, relate dengan you punya level. So saya baru bagi satu pre-class video. So the next akan ada lah yang saya jumpa better sikit lah. Okay, 35 orang je. Untuk group D kita ada total 41, group C ada 41 orang. Boleh nanti tunggu masuk lah.
Okay, boleh notice kawan-kawan ni yang mungkin belum masuk lagi. So untuk hari ni target kita kita punya part kalau tengok kita terus share lah. Okay, untuk hari ni kita fokus on chapter 2 iaitu ladder diagram. So ladder diagram ataupun dalam bahasa Melayu ni adalah litar tetangga. Ni bahasa Melayunya lah. Litar tetangga. So actually it's a litar, circuit. Cuma just presentation shape how the design is based on tangga lah. Itu yang namakan litar tangga. So macam tangga. Okay, dekat lab 1 yang you dah buat sikit yang you nampak tetangga dia baring. Okay, lab 1. Bagi perasan lah. Okay, ini kita punya guideline for the chapter. Boleh masuk. Boleh masuk tak yang kawan awak? So saya kena ni juga. Boleh masuk juga. Okay. So untuk litar tetangga, ini kita punya guideline. Kita ada beberapa part lah. 1, 2, 3, 4. So 4 sub topic covered by chapter 2. First kita tengok symbol. Lepas tu ribbon drawing. Lepas tu wire and wire control. Okay, nanti ni akan kenal lah macam mana. Sebab saya rasa untuk you punya lab 1 hanya fokus on this saja. Dia tak belum touch lagi dengan benda ni. Okay, lepas tu the ADC and DC motor circuit control and the last adalah overload protection scheme. Okay, for the next. Untuk diagram. So untuk diagram. Sebut diagram, first you kena aware lah. Ni diagram is one of the hanya orang kata a language and optional language. Maksud dia ini adalah satu daripada banyak language yang connect dengan PLC. Itu yang kena aware lah. Kalau contoh Arduino. Okay, Arduino. Okay, apa language yang digunakan? Apa dia punya platform? Yelah, you guna Arduino IDE. Tapi language tu bahasa apa? Kalau Arduino. C++. Okay, basicnya mana aku punya pen ni? Okay, kalau Arduino dia nak masuk ni tu. Kalau tak boleh masuk, dia kena buka pintu kan? Buka pintu boleh masuk. Okay, kalau Arduino tadi kawan-kawan kata okay, masih C++ ataupun C. Itu dia punya orang kata platform, best platform dia. C++ dan C, sebab tu you nampak ada if, ada else, lepas tu apa integer, betul? Tu you void. Tu semua bahasa C tu. Cuma yang specialist on Arduino punya standard yang you boleh jumpa adalah contoh pin mode. Tu memang tu bahasa dia lah. Jitter right. Tu memang bahasa dia. Itu bahasa Arduino. Tapi in term of structure dia ambil basic daripada C++. Okay, itu Arduino. Ini Arduino. Tapi untuk PLC, sebab saya rasa saya dah comparekan, first video yang saya pernah share adalah saya comparekan Arduino dengan PLC lah, sebab lebih mudah, sebab you all dah belajar Arduino. Okay, untuk PLC, Arduino kita terpaksa guna Arduino IDE lah, dan ni platform dia. Tapi untuk PLC tak, dia ada banyak. Ada banyak language yang boleh kita pilih. Salah satunya adalah ladder diagram. Kita ada juga SFD, Sequential Frequency Block diagram. SFD, lepas tu Functional Block. Lepas tu kita ada apa lagi ya?
Saya lupa, tak salah ada 5. Nanti yang penting ada 5. Saya akan bagi satu video lah. Saya lupa nak untuk share pada anda. Orang pengenalan lah. So maksudnya apa? Bila sebut PLC, kita tak basically lah. You ada banyak cara nak programkan PLC. Diagram ni hanya an optional language. Hanya salah satu bahasa saja. Tetapi is a common practice lah dekat industri. Itu yang you kena, itu yang kena aware lah. Sebab saya rasa kalau pergi dekat certain tournament, dia tak gunakan tu yang dah ada tu, FBD, SFC, itu contoh Adam dah tulis kat situ tu. Tapi kalau dekat pertandingan, contoh pertandingan MySkill, selalunya MySkill pertandingan yang Batam Festo punya equipment, kalau equipment di sana dia orang lebih selesa guna SFC lah, ataupun FBD, lebih pada block diagram. Okay, next. Okay, this is a common practice yang kita industri. So, bila common practice, delegate has place arithmetic commonly used. Nampak, dia pun dah cakap tadi. Commonly used to document industrial control logic system. Okay, control logic. You boleh tangkap lah ayat ni. Control logic. Sebut logic, terus tangkap dalam kepala, you hanya ada 2 saja instruction, sama ada 1 or kosong. Sama ada on atau off. Itu maksud dia lah. Industrial control logic. Masuk ramai pula kalau masuk ni. Dah 39 orang. Okay, sebut logic, control logic confirm. You can terus tangkap kita punya input just 1 or 0. It's a type, it's a graphic language for automatic control system. When program of switching circuit is language of attack to get program, the first PLC will program with technique based on relay logic wiring schematic. Okay, ni yang dia mention lah. Ni the first. Orang kata the first technology introduced by PLC sebelum ni adalah based on relay logic wiring schematic. So basic concept masih panggil is similar to electrical wiring. So you tak perlu pening lah. Sama je. Cuma apa yang perlu you kena pegang untuk ladder logic atau ladder diagram ialah dia punya simbol. Simbol dia mesti standard. Tu yang you kena pegang. Standard tak boleh suka-suki. Sebab dia agak simple. Bila simple, kita tak nak ada crucial ataupun perbezaan yang ketara lah. Takut ada, yalah, macam you kalau you lukis circuit biasa, saya boleh buat bateri saya punya bateri macam ni. Saya boleh lukis saya punya bateri macam ni. Switch macam ni. Saya juga boleh lukis saya punya bateri macam ni. Switch macam ni. So dia banyak kaedah lah kalau normal circuit. Tapi untuk ladder diagram, memang kita fokus dia punya standard symbol tu standard. Itu yang paling penting lah. Yang kedua, dia punya labeling. So saya rasa yang lab 1 you dah go through sikit pasal benda ni. Yang pertama standard, yang kedua label. Okay, call ladder diagram because they assemble a ladder, betul tu. With 2 vertical line, saya dah lukis tadi. Okay, dan ada 2 different rail. Yang pertama power trail. And the next adalah ground trail ataupun kita panggil kosong lah. And itu kalau vertical, manakala horizontal kita panggil rank. Ni saya kata rank tu. So lab 1, kalau you perasan you hanya ada 2 rank saja. Lab 1A. Lab 1B you dah pergi pada 3 rank. Lab
2, tu yang sama lah kot, 3. Tu maksud dia the next you tak pergi lebih jauh lah. Maksud dia lepas ni you nak pergi lebih lagi besar, sikit banyak. Okay, so ni rank. Rank is actually a horizontal line. It connect antara elemen the rank. Okay. Connect antara rank dengan rank dia panggil link. Apa? Kita akan tengok the next. Okay, ni contoh, ni normal circuit. Ni normal circuit yang biasa lah. Orang kata ni adalah actual connection of the hardware. Ini adalah normal circuit. Ini adalah actual connection of hardware. Ini adalah dia punya normal circuit yang you dah biasa tengok. Dan ini adalah ladder diagram. Sebab tu kata basic concept of ladder diagram is similar to electrical wiring. Okay, apa yang you kena pegang lah bila you dah masuk dalam engineering area, engineering sector ataupun engineering punya sistem, terus you set dalam kepala apa-apa sistem, apa-apa kaedah atau apa-apa method teknologi yang kita gunakan, yang kita bangunkan adalah untuk memudahkan. Itu yang you kena aware lah. So lepas ni jadi engineer, you create something, make sure you punya teknologi, you punya solution is better than current solution to community. Ingat apa-apa jadi engineer, yang paling penting dalam actually engineer salah satu kata kerjaya profesional, nyari draft profesional. Sebab profesional tu maksudnya apa? Dia ada standard, yang tu yang pertama. Yang kedua dia ada dia punya contribution lah. Contribution yang agak besar pada community dengan country. Tapi yang paling saya highlight lah country dan community lah. Itu dua part yang you kena aware. So kat situ, bila sebut kat situ confirm ada standard lah. Bila ada standard tu tak boleh kata semudah-mudahnya ikut standard sendiri. Itu yang pertama. Ataupun you sekadar you saja. You tahu tapi tak apply. So maksudnya ilmu engineering tak jadi lah. Kena ilmu. Sebab tu dia kena contribution. Contribution tu lah. Contoh kalau wiring you nampak sekarang TMB lah. Agak kata agresif in term of buat polisi untuk kita punya power generation system. Power generation system yalah. Kalau kita buat power generation, dia saban hari, saban tahun dia punya demand makin lama makin tinggi, bukan makin rendah. Sebab rumah makin banyak buat, bangunan makin lama makin dibangunkan. Dah bangun bukan setingkat, 24 tingkat. So benda tu kena aware dan TMB ambil satu agresif respon yang saya rasa bagus yang boleh kita ambil ni lah. Tu siapa yang minat ke sana lah. Okay. So tu tentang basic konsep. Tu sama je. So apa saya pegang, you kena pegang dua benda lah. Itu standard. Itu kena standard dan ikut label. Okay. So saya rasa you faham. Okay, ni kita punya input. Dan inilah kita punya output. So untuk rank selalunya sini adalah input side. Ini adalah output side. Okay, tu yang you kena aware lah. Okay. Okay, so bila tukar, okay, ini yang dia panggil normal circuit. You boleh juga lukis sambung macam tu terus. Ataupun lukis macam ni kan biasanya. Okay, bila kita convert to the ladder diagram, nampak dia punya litar dah lebih simple, lebih mudah. Sebab tu apa-apa teknologi yang nak create kena memudahkan, bukan menyusahkan. Okay, nampak lebih simple lah. Dan maksud dia kita boleh faham. Tak kisahlah actually engineer tu come out from the German, India ataupun apa-apa ni. Tapi bila standard tak ada isu. Sebab tu kalau you pergi, contoh kita guna telefon lah. Kita beli telefon, apa yang ada dalam telefon, tak kisahlah Nokia ke, Samsung ke, Vivo ke, Oppo ke, yang kat Malaysia you pergi mana-mana country, you pergi ke luar negara, mungkin sekarang ada sedikit restriction lah. Sebelum ni pergi ke luar negara, you still boleh connected to the kata local connection. Sebab apa? Sebab ada standard lah. Maksud dia bila ada standard, apa yang Malaysia punya development dengan India punya development actually synchronize. So tak, kata you pergi UK tak ada masalah, pergi Jepun tak ada masalah, nak pergi Korea Utara pun tak ada masalah. Itu
iaitu high issue tu, Korea Utara kan. Okay ni lebih, ni dah start contoh yang lebih detail lah. Okay. Ini yang A ni adalah you masih nampak kita punya connection ataupun kita punya circuit dalam physical graphic. Ni masuk. Tunggu kat luar boleh tak ni? Okay, 40 orang Okay. Sebab apa physical graphic? Sebab you nampak lagi bentuk switch dengan bentuk motor. Okay, itu normal lah. Tapi untuk ladder diagram, dia beringkas lah. Ada open power switch and you nampak ni kita punya output di sebelah kanan. Mudah kata untuk ladder diagram, sebut saja ladder diagram, input wajib belah kiri, manakala output wajib belah kanan. Sebab kita punya circuit come out from left, 24 volt. So dia akan tengok mana rank yang complete, dia akan lalu. Bila dah complete circuit, output akan menyala. Okay, kita kena aware lah. So between these two rail is a horizontal line was drawn with the two symbol. Okay. Ni horizontal line kita, ada dua simbol. These two symbol refer to the input and output device which are used to in the actual process. Okay, ni actual process, yang A ni actual. Ni actual lah, sebab you nampak motor sebiji besar macam ni dengan switch. Tapi bila pergi dalam diagram, dia dah wakilkan. So on the left, nombor ke tak? On the left, we put all the kind of input that I mentioned tadi. While on the right, we place all type of the output. Okay, kat situ tu yang kita pegang lah. Sebab apa sebelah kiri? Sebab 24 volt ataupun positif ataupun live. Live apa ni, line tu dia kiri. Sebelah kanan pula kita kosong ataupun ground. Okay. Once we complete one line of the program, is named a ladder. So this line which place input output make one line. Okay, ni dia panggil rank lah. First rank, bawah ada second rank lah, pulang. Ini paling basic lah yang you kena faham. Okay, ini dia punya konsep of principal konsep untuk ladder diagram. Okay, tadi saya cakap sebut ladder diagram dia ada simbol. Ni standard simbol. Standard. So sebut standard, you no choice lah. Nak tak nak you kena follow untuk present you punya circuit component. So yang kena aware lah. Dan sebab apa bila standard, pergi mana-mana pun orang boleh faham dengan you punya ni. So tu yang you kena aware lah. And function font is a concern. Sebab nanti kalau in case you present you punya circuit ada engineer ataupun ada company, so no issue lah untuk dia fahamkan bahasa ni. Okay, apa yang you kena faham untuk input symbol and output symbol. Okay, ini pecahan dia lah. Okay. Untuk input symbol, kalau you perasan tak perasan lah. Standard ladder diagram memang simbol tu, switch tu memang kita buat macam ni je. Itu memang standard simbol. Ni standard ni. Memang ni lah dia. Ni adalah mewakili input. So dia boleh jadi switch, dia boleh jadi sensor, dia boleh juga jadi EC for relay. Apa tu? Electronic connection for relay. Kita ada NO, kita ada NC dan kita ada common. Ya, maksudnya one symbol ni boleh mewakili 3 benda yang berlainan. Okay, cukup baru satu. Okay, mana-mana yang group D kalau ada lah, kalau ada. Boleh you attendant tu you letak kat chat dia, senang. Letak nama penuh dengan section. Jika ada.
Okey, bila satu simbol boleh mewakili banyak benda, agak-agak lah, apa kaedah untuk membezakan ini Swiss ke, ini sensor ke, atau ini relay? Isi relay, maksud dia sama ada NO ke, NC ke, atau common. So agak-agak apa kaedah nak guna? Macam mana nak bezakan dia? Tadi saya ada sebut dua benda. Yang pertama simbol. Yang kedua? Apa yang kedua? Ada yang kedua? First simbol, yang kedua apa? Nanti cakap seorang-seorang. Sebab ada kawan saya itulah dia. Timer. Timer. Apa? Timer. Timer. Okay, yang pertama simbol, yang kedua apa yang saya harap tadi? Simbol tu kena standard, yang kedua ni label. Labeling lah. So label. So simbol kena standard, label pun kena standard. Sebab melalui labeling saja yang nak membezakan ni apa ni? Contoh. Contoh macam ni. Contoh. Ini kita gunakan Allen Bradley PLC. Actually one of the type PLC yang practical in industry lah. Kita ada banyak brand. Kita ada Siemens, kita ada yang you punya Omron. Omron pun from German. Kalau Siemens tak ingat dari mana. Itu contoh. Ni Allen Bradley. So dia ada banyak type lah. Kalau you nampak structure dia, nampak standard dia masih guna versi yang sama. Nampak basic dia memang macam ni. Nampak dia masih gunakan simbol sama. Maksud dia akan guna kaedah macam ni. Cuma nak membezakan ni apa adalah based on labeling. Nampak kita ada IO, push button start, kita ada push button stop. So IO juga, betul conveyor start B3. Nampak ini simbol. Simbol yang, labeling yang you kena aware. So you differentiate lah. Okay. Dan untuk simbol, untuk input kita ada dua. Sama ada normally close ataupun mudah kata NO. Normally open ataupun normally close. Maksudnya in default, you tak buat apa-apa, dia akan switch ni daripada common, ni common. Pada common ke sebelah lagi dia open, manakala untuk NC daripada common ke sebelah lagi tu dia memang close. Dia sentuh. So bila ada coil yang energize current, so magnet tu akan terhasil. Bila relay aktif, ini akan tertutup, ini pula akan terbuka. Ini kena aware lah, perubahan. Okay, itu untuk input. Kita nampak input memang itulah standard dia. Macam ni. Tapi untuk output, bulat. Okay. So, untuk output, simbol adalah bulat. Itu sama juga, ada normally open, outload. Normally close, outload. Tapi biasanya normally open. Okay, dia sama ada motor, solenoid ataupun lamp, terpulang. Tapi inilah standard yang kita akan lukis. Kita akan develop dalam Omron. Lepas ni yang you akan buat lah Omron lah. Okay, itu in term of ni lah. And the next kita ada juga, selain kita ada bulat, kita ada juga petak macam ni. Okay. Okay, untuk petak macam ni kita akan belajar detail waktu chapter 3. So hopefully masa tu dah masuk kelas lah. Chapter 3 kita akan go through closely about PLC. So memang ada program, dia ada beberapa special function dalam PLC yang you boleh gunakan lah. Dan kalau kat lab satu you dah gunakan dua lah, iaitu timer dengan counter. Okay, ni timer dengan counter. Tapi dia memang kena lukis petak. Lagi 4
sama. Segi empat tepat, sorry. Empat tepat So kenapa nak kena buat segi empat dah, sebab dia ada spek yang you kena set dalam ni. Contoh kat lab semalam untuk counter lah, sebab counter digital kan. Kalau timer dekat lab you analog, you kena buat penyelarasan ikut tombol, jadi tu analog lah. Kalau counter you tengah tekan nombor 1, 2, 3, 4, 5. So macam tu lah. Maksud dia dekat side PLC, kita punya timer atau counter ataupun kita punya function, special function kita tu you kena laraskan, boleh laraskan. Contoh macam semalam counter you laraskan 5, you semalam tak, Isnin itu lah, you laraskan 5. So mungkin dia akan count sampai 5, yang betul output akan on. Okay, ni kebiasaannya lah. Kebiasaannya simbol-simbol yang ada, input simbol yang ada. Kalau apa yang saya nak maklum kat sini, orang kata kalau normal circuit kita pakai limit switch, dia ada macam bendera. Okay, momentary contact push button, dia guna simbol macam ni. Manakala pressure switch, dia ada macam cawan. Manual switch kalau tu, dan contact buat macam ni. Okay, tu normal lah. Tapi kalau kita dah masuk PLC, bila you nak lukis PLC dalam you punya, you nak lukis diagram dalam you punya PLC, so memang you kena guna pakai dua simbol saja. Sama ada macam ni untuk input ataupun macam ni untuk output. Dan macam ni lah yang special function block. So tiga benda saja, tiga simbol ni saja yang boleh digunakan bila you nak start draw you punya diagram dalam PLC. Tapi actual ni banyak macam ni lah. Okay, output simbol sama. Actually kita untuk output simbol, output boleh jadi coil. Contoh coil macam ni. Cuma kalau perasan untuk fluid sim dalam lab 1, you punya coil tu bulat ke bentuk lain? Lain pasal? Bulat ke? Ya. Bulat. Kita tengok balik lab 1. Sebab lab 1 you punya baring, bukan ni lah. Kita ada push button macam ni. Lepas tu simbol yang digunakan, ni sama ni. Ni simbol apa ni? Dia guna segi empat sama. Segi empat tepat, sorry. R1. Ni R1 lah. Okay, bulat dekat sini untuk lamp. Yang saya tanya tadi untuk coil. Kalau coil relay, untuk fluid sim saja, kalau you perasan dia bukan bentuk bulat tapi bentuk segi empat tepat. Tapi untuk load samalah. Lampu, dia apa? Buzzer. Okay. Itu atas developer punya program lah macam nak buat. Okay, untuk output kita ada banyak. Sampai solenoid coil, lamp ataupun buzzer ataupun pohon lah. Okay, ni contoh lah. Contoh nampak. Ni contoh program. Ni untuk input side. Siapa yang tak mood tu? Manakala ni adalah untuk output side. Nakit sekejap. Okay, saya mute je. Okay. Okay, untuk input side perasan, memang betul lah dia hanya guna simbol ni. Manakala untuk output side dia akan guna dua simbol lah, sama ada bulat ataupun segi empat tepat macam ni.
So ni bulat dia. Okay, ini dalam assembly dia tak buat bulat, dia buat half mata. Pun tak ada masalah sebab ikut brand lah. Actually still follow spec, so tak ada isu lah. Macam ni ada sebab tu sini ada delay, sebab tu kita kena letak dia punya function lah. Okay, ni standard Benda ni standard, you just drag saja. Kalau you kena lukis, you just drag, akan terus adalah timer. Okay, next. Okay, kalau tengok aktiviti ni, boleh seorang tengok. How do we know which relay contact is related by which relay coil? Soalannya lah. Bagaimana kita tahu relay mana yang digerakkan oleh switch mana? Sebab kita sekarang ada dua switch, A dengan B. Ini CR, coil relay 1, ni coil relay 2. So coil relay 1 ni dia punya connection dia. Dan coil relay 2 adalah ni connection dia. CR2 So ni CR1, ni CR2. Okay, sekarang kalau tengok sini, kita punya button A dengan B. So bila kita tekan button, kita close. Apa akan jadi pada CR1? Tak ada jawab ke? Ke tak ada lagi kat ujung talian? Hello, ada tak? Okay, kalau kat sini, base ni berapa relay yang ada? Dua sah. Dua. CR1 and CR2. So ada dua relay. You boleh imagine lah dalam kepala, you ada dua relay. Ini contoh lah. So ada tu dia pun relay ada dua biji. Dan ada satu load. Kalau kat sini load yang guna pakai adalah tampu ni. Okay, kat situ kita ada switch. Switch A dengan switch B. So bila switch A connect, so ini dah ada 3 rank. First rank, second rank and third rank. Kalau tengok based on this rank, kita tahu lah yang first and two hanya bagi instruction. Maksud dia ini daripada user. Ini pun daripada user. Maka rank 3 just tunggu signal daripada relay lah. Tu yang you kena aware lah. So kalau relay 1 energize, so dia akan close tapi still tak complete. Bila switch B energize, barulah barulah ni close, barulah lampu akan menyala. Itu kalau maksudnya dalam mudah kata, A dengan B kena switch on serentak. Kalau switch on saja, switch A saja on, switch B tak, so still tak connect. Kalau switch B saja on, switch A tak pun sama. Itu yang you perlu pegang lah. So soalannya bagaimana kita tahu how do we know which the contact is related by which relay coil? Sebab dia akan based on ni lah, dia punya labeling. Sebab tu labeling amat penting. So yang lepas-lepas bila ada quiz atau ada assignment atau ada final sekalipun, betul you buat macam tu. Mungkin betul lah. Contoh dia jawapan memang macam ni. Nampak macam sama. Contoh lah, kebetulan jawapan macam ni. Tapi sekarang kosong macam ni. So actually no valuable data yang saya boleh ambil dari sini lah. Ini apa, switch ke ataupun contact. Ni contact relay. Contact relay.
Macam semalam dekat lab, satu relay ni ada 4 pole. Malam pula. Yang you punya group hari Senin lah. Ada 4 pole. Kalau perasan lah. Ada 4 pole. Maksud dia, you boleh lukis kat bawah lagi ni, contoh. CR1 pun boleh. Atau sambung pada next, dia punya load lah. Motor, contoh motor lah. CR1 tu, maksud kita tahu lah. Dia punya same. Okay, ni kalau ada satu, kalau ada banyak, dia akan di CR1, 1. CR1, 1, CR1, 2. Tentulah. Nanti kita akan tengok labeling lebih detail next. Okay, ni next. Contoh. Diagram yang kita ada. Kita ada red bulb, green bulb and wire coil and steel core. CR1 Okay. Yang paling penting kebiasaan kita punya rank start daripada atas ke kiri. Atas kiri pergi kanan, ke bawah kiri pergi kanan, pergi kanan. Cuma dekat sini you boleh nampak, okay, contoh untuk circuit 1. Apa first observation yang you boleh nampak daripada first circuit ni? Apa yang you boleh nampak? From circuit 1, apa first observation yang you boleh orang kata boleh terangkan lah in term of output? Red bulb menyala. Okay, tu first lah. Itu yang for sure lah. Itu red bulb menyala. Sebab dah complete. Tak buat apa-apa memang complete lah. Dan maksudnya tak tekan button pun. You jangan confuse kat sini saja soalan ni dia letak push button dekat rank ketiga. So benda tu jangan jadi isu pula. Tak masalah. Okay. Itu yang dia kena tekan, maksudnya bila rank ketiga, maksudnya untuk first rank kita tahu red bulb tu nyala, green bulb still off, manakala dia punya relay coil still tak energize lah. Nampak sama je dia punya simbol. Cuma kat sini dia buat sikit-sikit. Actually kalau dekat real programming tak ada lah lampu macam ni, tak ada. Just orang kata labeling saja. Okay, lepas kita tekan push button, ni akan energize. So ni akan close, ini pula akan open. Ni akan terbuka lah. Terbuka, so red bulb akan off, green bulb pula akan on. Itu reflect after kita switch on ataupun push the button. Okay, tu senang kot. Okay, nombor 2 pun sama. Okay, nombor 2 apa yang di absorb? Okay, ni adalah limit switch 1, limit switch 2. So each limit switch is not related lah. Dia different. So maksudnya limit switch kita letak pada two different place. Mungkin satu belah kiri, satu belah kanan. Contoh lah. So bila tekan push button, kita just tunggu signal daripada limit switch lah. Kalau limit switch touch, barulah complete, barulah kita punya output PL ni akan menyala. Okey, ataupun LS2 tanpa tekan push button, kita tekan, at the same time LS1 pun still touching, sebab tu dia boleh menyala. Ini contoh lah. Okay, ini kita sambung kalau bahasa lintas circuit kita sambung parallel, betul? Ni parallel. Parallel ni, kita parallelkan LS2 dengan PB1. Kita selarikan. Kalau ni siri, ini selari. Tapi dalam konsep array diagram ataupun relay logic system, kita panggil AND logic. Tapi tak apa lah, the next kita tengok. Ni bagus untuk you all come out dengan satu simbol. Okay. Mungkin saya minta yang ada cuba try come out dengan satu circuit diagram untuk aplikasi ni. Nanti switch on kamera kita tengok. Cuba buat. Kurang-kurang cuba buat.
bukan 42 orang. Ada mana-mana group, mana-mana group tak, mana-mana yang apa ada daripada group D Kalau ada daripada group D tu, nanti you letak dekat chat. Kalau ada, sebab ni dapat 22 orang ni lebih ni. Kalau ada lah. Okay, cuba try buat dalam satu kotak kosong. Lepas tu you switch on kamera, kita tengok jawapan. Betul tak? Belum kita bincang. Sebab dia better tu lah you rasa terus. Okay, ni dah siap? Boleh buat quiz ni. Live meeting pula ada. Tak pun the next nanti first class. Sebab ni selalunya saya akan buat quiz lah. Kita ada banyak circuit. Yang ni tak banyak circuit. Memang seorang akan kena lah, semua kena. So siapa yang hari ni dah boleh buat, saya tell tu. Ya, ada yang nak try buat? Sorry. Tengah kelas. Sorry. Okay. Okay, ada yang nak cuba? Sebab ni the first kata step lah. Macam ni you nak come out dengan, you nak convert from the normal circuit ataupun actual circuit pada ladder diagram. Okay, kata kat sini, ini kita punya AC plug. Sebab AC plug ni kita punya power line. So satu mungkin 240 AC and then one adalah neutral. So ini actually equal to, ini adalah 204 volt AC adalah neutral. Ataupun nak mudah kita akan panggil ni power line, dia akan kita panggil neutral line. Biasa yang sebelum ni yang ni. Dia ada sebut hot line, ada yang sebut neutral. Tu terpulang lah, ada yang sebut power line, ada yang sebut neutral line. Saya tak fokus Perempat ni. So, power, hot ataupun neutral. So terpulang lah. Okay, so you boleh, yang pertama lah, first step yang you kena buat, but you kena tahu which source is applied in the circuit. So ni AC plug ni. So 240 volt AC neutral. Ni power line, ni neutral line. Okay, itu first step. Okay, next. But actually ni ada sensor. Ingat, bila sebut sensor, input ke output? Input sir. Okay. Sebab tu dulu lah. Sebelum ni saya punya method, you nampak actual circuit ni, first step you kena list down input and output. Okay, kita ada, okay, sebut input, tadi saya dah cakap, kita ada 3 jenis input. Saya tak on kamera saya. Saya on. Saya nak keluar. Okay.
Tunjuk kat jari tunjuk 3 tapi you tak nampak. Mana ni? Sorry. Okay ni. Kita ada sensor, kita ada switch, kita push button. Okay, first kita tengok dulu step by step. Room thermostat. Okay, room thermostat ni apa? Thermostat tu apa? Dia actually sensor. So, bila sebut sensor, confirm ada kita ada satu sensor iaitu RT, iaitu room thermostat. Yang pertama. Selesai ni. Okay, kita ada relay. Okay, ni relay. Ini dia punya coil. Okay, coil relay. Input ke output? Output sir. Okay, sebab tu terus list. Output. Kita ada coil relay. Okay, settle. Okay, next kita ada EC lah. Ataupun kita punya electronic connection kita. Electronic connection for relay. So, ini NO ke NC? Ni, circuit ni. NO ke NC? Naturally open ke naturally close? Ni terbuka ke tutup ni? Normally open. Okay, open. So, ini adalah dia punya NO for relay. Okay, nak mudah ni saya buat CR lah. Coil relay. Ni pun coil relay. Okay, selesai part ni. Okay, next kita jumpa heater element. Okay, heater element input ke output? Heater element. Output. Okay, output. Heater element output Mudah kata kalau you ada kettle air tu, jak air tu. You nampak coil yang besi tu kan? Mana saya kat bawah dasar coil kan? Tu you punya heater element tu. Saya sebut HT saja. Jangan confuse Heater element HT output, RT room temperature input. Nak lebih kurang sama. Tapi selalu budak silap input dengan output pun dia confuse. Sebab tu bagus soalan ni. Okay, selesai heater element. Next, fan. Fan tak tahu input output berat. Output. Fan input Output. Output. berat kan? Okay. Okay, next, fan thermostat. Fan thermostat. Input. Okay. Ada kata input. Ada tak faham tak? Fan thermostat ni, fan thermostat. Kenapa dia input? Sebab dia sensor. Dia punya function dia lah. Dia tengok, okay, ini adalah sistem. Kat Malaysia memang tak ada lah. Sebab kat Malaysia sistem kita sistem aircon. Nak panas, ruang bilik panas, jadi sejuk. Ini pula ruang ni terlampau sejuk, tak jadikan panas. Tu memang tak ada lah kat Malaysia ni. Mungkin kat negara kutub utara je kot. Ialah memang kondisinya memang sejuk. So dia orang perlukan heater, kita panggil aircon lah. Sana dia panggil heating element. Heating part atau fan heating untuk dia orang panaskan dia orang punya bilik. Okay, fan thermostat yang akan baca suhu dia punya output, okey tak okey. Itu paling penting lah. So ini dia punya input. So kita dah selesai. So kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bila you buat checklist ni, sekurang-kurangnya di bahagian output you ada 3 device ataupun 3 equipment. Di belah input pun sama, ada 3 device juga, ada 3 ni lah. So you boleh aware lah kat situ. Okay, itu first part yang you kena aware lah. Okay, kita dah differentiate input dengan output. So input 3, output pun 3. The first, okay, tadi dah first kita buat list down input dengan output. Second kita lukis ni power line dengan neutral line. So power line memang direct dari sini, maka neutral line adalah sini lah. Okay, kita pergi go through. First kita ambil tangkap relay dulu. Okay, relay, ni relay. Okay, ni relay, kita tahu relay adalah output. So kita tahu lah, dia adalah room thermostat. Okay, room thermostat adalah input RT. So
So ni adalah first rank kita. Okay, labelkan RT. Yang ni kita labelkan sebagai coil relay, CR. Okay, selesai line ni. Betul? Lepas coil dia patah balik, jumpa kosong. Okay, betul. Lepas dia keluar CR, dia jumpa balik neutral. Betul. Okay, next ni atas. Okay, jumpa apa tadi? NO. So NO for relay. So sebab labeling CR, so you kena sama lah CR. Dia pergi mana? Heating element. Dia buat bulat. Masalahnya tu. Okay, you label HT. Heating element. Okay, next. Okay, lepas keluar heating element, dia terus pergi pada neutral. So, selesai untuk second rank. Sebab dah complete Okay, next. Kita pergi ke sini kita pergi fan. Okay, yang penting output wajib belah kanan. So, you terbalikkan saja. So, sebab kat sini, kita akan fan thermoset letak kat sini, fan kat sini sebab fan thermoset dia detect ni. So, next adalah you punya fan thermostat punya input lah. See, ni FT. You punya fan thermostat. Dan last adalah you punya fan. Okay, inilah layering diagram for this circuit. First, you nampak first step is down input output. Lepas tu you orang kata you kena tahu lah connection power line and neutral line. Bila buat tiga tu you terus draw you draw you punya diagram based on input and output based on connection. Jadi connection yang ada lah. Okay, tu selesai untuk kita punya ni lah. Okay, ada nak tanya? Ada yang tak faham? So, ada yang tanya? Soalan? Ada yang tak faham? Kalau dalam kelas boleh tunjuk. Sir, Yep. saya tak faham macam mana cara dalam ni. Dari mula. Tak, macam mana cara construct the ladder diagram tu? Kurang jelas lah. Okay. Sekejap. Okay. Ni saya cuba pandu anda by guide lah. Sebab tu saya lebih fokus, saya cuba go through detailkan step by step. Okay, ini just orang kata additional part yang saya boleh bantu anda lah. Sebab tu bila you jumpa satu actual circuit, satu orang kata actual condition circuit, first you kena list down kan, atau you kena differentiate kan mana input dan mana output. Sebab tu sini sangat penting sebab saya rasa dua kali kot saya subjek ni. Ramai yang masih confuse input dengan output. Walaupun dekat teknologi komputer multimedia tu dah belajar sebenarnya. Cuma itu input of computer. Sekarang kita cerita input and output of the system. Ni sistem kita. Kalau ni saya pergi betul control lah. Okay, ni input. Ni output. Okay, sistem. Maksud dia apa? Bila sistem dia ada satu proses lah kat sini. Ada proses yang dia buat, yang dia analyse untuk dia keluarkan output. So contoh macam ni. Output dia you tahu kita nak angin panas. Nampak ni output dia. Angin panas ni.
Lepas tu kita punya aim angin panas. So apa input kita? Tak nak kena ada input lah. Sebab tu first dia kena tahu. Okay, kat sini kita tahu kita punya output kita adalah angin panas lah. Angin panas. So bila sebut angin confirm lah kena ada beberapa elemen hardware yang kat situ. Sebab tu kat sini the first yang you kena betul-betul faham adalah you kena tahu macam mana input dan output. Input dan output. Mana input, mana output. Macam saya kata tadi lah. Selalunya sebut input tak banyak. Sama ada switch, sensor ataupun you punya electronic connection for relay. Hopefully you faham lah saya punya singkatan ni. Electronic connection for relay. Boleh faham for relay tu maksud dia antara common ke NO atau common ke NC. So sebut input selalunya 3 benda ni je, tak banyak. Untuk output pula selalunya ada motor, kita ada lamp, buzzer. Okay. Ini pergerakan, ini based on cahaya. Pergerak cahaya, yang ni based on pendengaran. Cuma based on bau belum lagi lah. Bau hangit tu tak lagi. Ataupun the last adalah you punya coil. Maksudnya apa? Untuk sistem you, apa-apa sistem. Sebab sekarang kita try convert daripada actual circuit pergi pada ladder diagram. Kita bukan draw from crash ladder diagram, lepas tu dah siap baru kita convert pada actual connection lah. Sepatutnya macam tu. Sepatutnya macam tu sebab basically you kena draw ladder diagram, barulah kita connect. Macam contoh you buat lab 1 kan. You buat lab 1 telah diberi kita punya ladder diagram macam ni. Itu lab 1 lah. Ni soalan 1A. So ni switch push button, ini R1, ini R1. Sorry, tak ada lampu pula. Ini lamp lampu. Okey. Maksud ni daripada circuit to develop kepada actual connection lah. Tapi yang saya nak train ni, you kena faham macam mana nak daripada actual circuit you convert pada ladder diagram. So selalunya ini yang komponen untuk input, inilah komponen untuk output. So actually tak banyak beza pun. Maksud tak banyak part yang you kena hafal. Macam ni lah, macam ni apa yang saya boleh fahamkan. Okay, ini untuk input side, ini untuk output side. So input side sama ada switch, sensor, okay, ini betul, ini switch ataupun R1. R1 adalah EC lah, electronic connection for relay. Itu yang you kena aware lah. Okay, EC for relay. So itu yang untuk di bahagian output pula kita ada 4. Kalau tadi 3 input, kita ada 3 type of input. Untuk output kita ada 4, sama ada dia motor. Macam ni kita ada lampu dengan coil relay sahaja. So buzzer dengan motor tak ada lah. So itu yang you kena aware. Ni saya terus mudahkan anda lah. Contoh dalam ni saya dah list kan. Kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 betul ada 6. Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6. So nak tak nak you kena ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nak senang first tulis dulu. Nak senang. First fan. Kedua, fan thermostat. Ketiga, heater element. Heating element, heater element. Yang keempat ni kita punya EC for relay.
dan dia adalah NO, natural open. Yang kelima, kita ada coil relay. And the last kita ada apa? Room thermostat. Okay, first step, you kena tahu fan input ke output. So tengok pada ni lah. Okay, fan ni bukan switch, bukan sensor, confirm lah bukan AC4 relay. So dalam fan confirm ada motor. So kita tahulah fan adalah output. Okay, manakala next adalah fan thermostat. Okay, fan thermostat dia boleh tengok simbol. Dia macam switch. Dia macam switch, dia adalah sensor lah. Ini sensor. Dia tugasnya adalah baca suhu heating element tu dalam kondisi yang okey atau tak okey, atau tambah panas atau tak cukup panas. Lepas tu dia sensor. Bila sebut sensor, confirm input, dia adalah input. Apa ni? Input. Next adalah heater element. Okay, heater element dia boleh nampak dia keluarkan haba. Ni. Dia keluarkan haba. Okay, haba ni sistem yang generate, betul? Maksud dia bukan haba tu masuk sini sistem yang ni. Tapi haba adalah dia datang daripada sistem. Maksud dia keluar dia adalah haba. Betul, dia panas. So confirm dia adalah output. Sebab heating element tu macam ni lah. Apa ni macam saya kata dia apa ni? Kita punya jug ataupun heater kan. Heater yang beli kalau masak Maggi dulu lah, budak sama. Ada coil kat dasar ni kan. Contoh macam jug apa ni besar ni kan. So ada dia punya coil kat dasar ni kalau you perasan. Inilah heating element dia. So dia macam ni simbol macam tu lah. So sistem yang keluarkan haba, so lepas tu dia output. Next EC4 relay, confirm lah dia adalah input. Coil relay dia cakap tadi memang military, dia adalah output. Okay, room thermostat pula. Room thermostat belah sini. So nampak bentuk macam switch. Dia bentuk macam switch, kita tahu lah dia adalah input. Fungsi dia adalah untuk baca suhu bilik. Kalau fan thermostat dia baca suhu heating element tu. Hopefully dua-duanya thermostat. Satu baca suhu bilik, satu lagi baca suhu pada heater element tu. Okay, jadi kita nampak kita ada 1, 2, 3, 3 output dan 1, 2, 3, 3 input. Maksud dia 3 lah, 3 input dan 3 output. So itu first step. Next step, kita lukis power line and neutral line. Dan you kena tahu lah, bila sebut power line dalam litar ni adalah AC plug sebab kita sambung direct pada plug AC tu. So 240 volt AC tu RMS. Okay, untuk power line kita tahulah sebab tu so ini kita punya power line dia terus label. Ini 240 AC, dia punya neutral. So you boleh tengok sekat dia by connection. First connection ni daripada sini dia pergi relay, dia patah balik. Second yang ni, yang 3 ni. So from this circuit pun kita nampak sekurang-kurangnya you ada 3 rank. 3 rank. First from thermostat relay. Second kita sambung pada EC4 relay dengan heating element. And third kita sambung pada fan. So maksudnya apa? Bila 3 ni you boleh nampak sekurangnya ada 3 rank. Okay, first rank. Apa tu saya kata ni? Kita ada from picture. Kemudian kita ada coil relay. Second, kita ada EC4 relay. Okay. Sambung kepada ni EC relay NO, sambung kepada heater element.
Dan yang ketiga kita ada fan dan fan thermostat. Okey. Ingat, fan adalah output. Bila output wajib belah kanan. Sebab tu saya buat macam ni. Fan. Next adalah fan thermostat. Dan fan thermostat adalah input. So dia wajib belah kiri. So ini belah kiri input. Kita ada 1, 2, 3. Maka dia belah output kita ada 3 juga. 1, 2, 3. So kat sini you dah boleh imagine dah. First rank, second rank, third rank nak buat apa. Yang paling penting kalau saya buat macam ni pun, saya buat standard terus. Senang. Nampak ni standard. Nampak? Terus buat. Bagi kita ada 3 rank. Okay. Kat sini pentingnya labeling. Okay. Kita tahu yang first rank first adalah RT dengan CR. So ni adalah RT. Ni adalah coil relay. Second rank adalah EC for relay. So sebab EC for relay ni NO. So kena wajib sama labeling. So ni adalah NO. Betul lah. Itu NO. Kalau NC dia kena cross. Inilah beza dia. Okay, sebab NO kita buka lah. So labeling kena sama. CR. Next adalah kita sambung pada HT. Kita elemen. And third rank kita sambung FT. Iaitu FT adalah kita punya fan thermostat. Ini labeling FT. Sambung kepada fan. So fan. Dah siap. Nampak? So ini yang kedua tadi. First sudah labeling. Sudah list down. Lepas tu first you list down. Kedua you differentiate dia punya item lah, sama ada input atau output. Third, you cuba imaginekan setiap rank tu apa connection dia based on actual lah. Paling penting. Last baru kita terus start. Ni contoh lagi tak? Ni okay. Macam ni saya tak risau sebab soalan untuk diagram. Soalan baru masuk chapter tu kita soalan pula Cakap apa? Ada cakap apa tak ada? Okay, tak ada Izzah Khalidah left. Apa tu? Ya, orang angkat tangan. Okay, untuk ladder diagram. Saya boleh buat question daripada actual circuit you convert kepada ladder diagram. Baru masuk yang terkeluar saya buat masuk balik Dah. Okay, itu yang pertama lah. Yang kedua, boleh juga soalan daripada ladder diagram pergi kepada actual circuit. Itu pun boleh juga. Ataupun ladder diagram you kena explain dia punya explain the operation pun boleh. Ini soalan kemungkinan lah. First question dia beri actual circuit macam tadi, you can convert. Second question kita dah bagi pula, dia kena tukar pada actual circuit, terbalik. Yang ketiga lah macam ni lah. Kita beri diagram, you kena explain. Ni contoh lah. So saya rasa yang ni saya tak risau sangat sebab benda tu dah siap. Saya risau yang kat sini lah. Yang ini sebab dia diberi, ini telah diberi. So hopefully you boleh faham. Okay, kita ada contoh ni start button. Lepas tu, okay nampak? Kat sini ada CR1, CR2. Okay. Macam semalam kalau you perasan, nak lukis ini kita punya coil. Kalau you perasan semalam, dia ada LED dia. Dia buat A2 dengan A1. Kat left ni, kat left. Lepas tu dia buat macam ni kan. Tak. Betul? Lepas tu ada macam ni. Macam ni. Lepas tu ada pin ni lah. Salah aku punya ni.
Okay, ni connection dia, ni connection dia. Lepas tu NO dia. Ini connection dia, ini dia punya NO dia. Okay, ni semalam ada 4. Kalau tengok macam ni, CR1, CR1. Dia adalah coil relay yang sama tapi different pole. Ni laluan pertama, ni laluan kedua. So dia tak ada kaitan lah. Cuma apa yang kita boleh cakap, bila coil ni energize, semuanya akan bertindak balas lah. Maksud dia kalau ni NO jadi NC, ni daripada NO asal dia akan close, daripada open dia akan jadi close lah. Kedua-duanya akan serentak, tapi kedua-duanya tak connect. Itu yang you kena faham. Contoh saya tekan, ni memang dah ni, so CR1 akan energize, so ni akan close, ni pun akan close. So automatic motor akan run. Okay, ni saya indikator motor akan run. Okay, ini adalah indikator sebab dia tengok simbol adalah lampu. Dia buat macam ni, lampu ni. So bila ni SSM energize, ni sama ketutup, so motor akan on lah, akan bergerak. Pusing, motor akan gerak, pusing. Okay, after kita release start button ni, nampak ni still connected. Ni dia panggil still connected, sebab tu ni kita panggil apa ni, lupa istilah dia. Kita kalau jumpa saya ni, dah lama tak main, tak ingat. Ada istilah dia lah. Sebab kalau apa you perasan, bila kita tekan start button, coil akan on dan ni akan terus connected walaupun kita release kita punya button. Ini kaedah dia lah. Maksudnya ini kalau you perasan dekat machine, machine equipment lah, dekat kilang, memang ni lah normal circuit. Maksudnya dia ada self holding circuit, bypass. Nanti saya tak ingat self holding circuit. Tu tak ingat nama dia punya part. Okay, so kita parallelkan dia. So maksudnya lepas kita on, kita lepas dia terus on. Sebab dia on, bila kita lepas ni masih connected. Dia connected, maksudnya dia masih complete kan. So CR1 masih energize, so motor still on. So macam nak stop kan dia? Sebab tu kita ada button stop, dan selalunya button stop memang NC. Dia close asalnya. So ni dia punya background circuit lah. Kita tekan dia terus terpisah. Contoh lah. Okay, dia punya percentage. Okay, ni contoh lah. Okay, consider each fall independently. Okay, ni kita okay, ni kalau ni nak maintenance. Okay, ni macam ni nak analyze ataupun nak troubleshoot dia punya problem lah. Di mana ada fault yang berlaku. Contoh dalam ni stop push button switch fail open lah ni. Bila stop push button switch fail open, so apa kemungkinan yang akan berlaku? Stop push button fail open, dia tak berjaya nak break circuit ni. So apa akan jadi? Ni dah masuk question ladder diagram, kena explain. Soalan nombor 3. Ganggu juga buat soalan macam ni kan. Ada yang jawab? Nak try jawab? Maybe motor still running. Okay, first observation yang you akan dapat memang visual lah. Bila stop button tak boleh dibuka,
So you punya circuit akan terus complete. You nak tekan start banyak kali pun tak gunalah sebab dia dah complete. Tapi bila stop button kita tak berjaya break, memang motor akan run. So memang bahaya lah. Memang bahaya. Ni dia panggil brake circuit. Ni self holding circuit. Self holding circuit. Ni nama dia self holding. Self holding circuit. Kenapa self holding circuit? Sebab kita onkan coil. Coil ni yang hidupkan diri dia balik. Walaupun start tu dah terlepas. Sebab tu panggil self holding circuit. Nanti aku belajar lah apa ni. Sebab dalam kelas senang sikit saya nak explain. Tapi kat sini tu lah, kena banyak slide. Slide kosong. Tu saja penting. Okey, itu yang pertama lah. Yang kedua, relay contact secara one, fail open. Okey, kalau ni pula kita tak berjaya open, fail open tu maksudnya ada kemungkinan tu dia buka ke atau fail open dia switch on. Contohlah kita kata fail open tu adalah dia switch on, maksud dia tutup. So maksud kita tahulah bila tekan dia tak on, tapi bila you release dia takkan, motor terus berhenti. Dia takkan terus hidup lah. Kalau relay contact CR2 fail open pula, walaupun ni okey tapi ni tak okey. Ni tekan, kita release, ni still on, tapi motor tak jalan. Tapi indikator untuk motor run tu nyala pula. Tu bahaya kat pada ni. Maksud dia apa? Indikator kata motor tu on. Tapi bila dekat-dekat kita close to the side, motor tak senyap. Tak nyala. Contoh lah. Okay. Ni contoh situation apa senario yang berlaku lah dekat kilang. Macam ni nak troubleshoot, ni nak cari yang kata the truth. Sebab yang kata teknik untuk cari troubleshoot memang agak, kalau ni depend on you punya experience lah. Ni pun dah cerita tu. Motor cannot start, lamp never energized. Okay, betul lah. Post fish fail open. Tu maksud dia. Relay can open, motor start and lamp energized when start button is pressed. But both immediately yes when it's released. Motor and lamp energized when start button is pressed. Oh, maksud betul lah. Masuk open tu maksud dia terbuka lah tu. Terbuka. Betul lah. Yang tadi ni betul. Yang tadi yang kedua ni saya ingat open tu dia daripada keadaan asal dia close, tapi tak, ni daripada start dia memang dah connect, dia dah hidup, kita nak disconnectkan dia. Disconnectkan dia mungkin macam ni lah. Okay. Kalau relay contact satu fail open, motor run, ni yang saya kata tadi, motor run, flaps on and off expected, but itself never run. Betul lah. Ni saya kata pergi, indikator lampu kata motor nyala. Tapi bila kita pergi kat side, motor senyap ni tak on. Okey, kalau relay fail open ni motor memang rosak habis lah. Kalau relay coil CR1 ni open, fail untuk open, so dia tak boleh energize. Dia tak energize, ni tak fungsi, ni pun tak berfungsi. So memang for sure motor cannot start. Okay. Okay, boleh. Saya sampai situ saja. Set apa ni? Boleh dah. 19. Apa the next nanti kita bincangkan banyak agak contoh ni. Ni contoh daripada normal circuit you nak convert pada diagram. Ni bersama. Daripada normal circuit nak pergi convert pada diagram. Banyak soalan ni. Ni bersama. So banyak contoh lah. Banyak contoh yang boleh buat. So saya rasa untuk hari ni itu saja kot. Supaya you all boleh capture lah sikit step by step. Faham lah. Sebab tengok dulu. Okay, boleh kot. So tak terlampau laju lah tahun ni. Okay, boleh? Ada apa soalan?
Sir, attendance mana sir? Saya tak sempat nak scan tadi. Oh, attendant. Luqman. Luqman Ahmad Amal Lukman. Kejap, kejap. Saya pun sama sir. Kejap. Saya nak tanya tadi apa lagi? Selain nak tanya attendant, nak lagi? Nak tanya? Arif Nasruddin. Kejap, sabar. Okay, Muhammad Luqman Zulkifli tadi Sir. Okay, next. Arif Nasruddin. Hakim. Okay, okey. Gambar Hakim Zamzalani. Kita orang sebilik sir. Oh. Siapa? Saya sir. Arif Nasruddin. Dengan Hakim. Saya sir. Tengok muka, duduk muka nak tengok. Sekejap sir. sir. Aduh. Apa Tolong, pakai baju tu? Kan ambil selimut kan? Sekejap sir. Kal nak bersiap. Cik. Awal lah Kal. Okey, saya lagi seorang. Ni saya. Gelap muka. Kamera gelap sikit sir. Yang depan kamera siapa? Hakim. Hakim Zamzalani. Yang belakang tu Arif lah. Okey. Ada lagi? Saya. Adriel sir. Adrul Aziz. Tak muka sikit. Nisa tak ada Nisa? Tak nampak. Okey. Kat sana nak hujan ke? Mana ke Nisa? Mana muka awak? Panas sir, panas. Tak hujan. Okey. Sebab gelap yang masing-masing. Hujan ke? Oh ni ke Nisa ada. Adriel mana Adriel gambar ni Adriel? Nisa, gambar. Oh dah. Okay, terima kasih. Nisa. Okay, dah belum? Danis Furqan tak ada? Okey. Danis Furqan? Danis Furqan ada tu. Saya asal. Okey. Dah, saya Nisa. Terima kasih. Danis Furqan. Apa cakap? Danis Furqan tak ada tu? Ada tapi tak menjawab. Ada Danis Furqan. Nampak. Ni memang on saja ni. Kita tengah makan. Kita kena makan lah kan. Ni makan kita jenazah kan.
Ada ni bukan? Nak problem? Ya, ada lah. Okay. Ni bukan atau ni bukan? Dia tak ada depan tau. Nanti boleh jumpa saya ke sana. Bukan. Senyap tu. Okay. Saya rasa tu saja untuk kelas hari ni. So, hopefully pengenalan ni membantu anda lah. Sebab untuk diagram. So, tak susah. Sini format saja berubah. Tapi konsep still sama dengan track circuit yang biasa lah. Format melukis saja yang berubah. Dia sama-sama. Okay, ada soalan lagi? Tak ada sir. Tak ada. Okay, dengan saya Adam. Yang lain dia? Tak ada. Tak ada? Okay. Jadi terima kasih atas masa pendidikan. Kita tutup lah majlis kita dengan konfirmasi soal-soal. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Thank you